Kan ada muka saya tu. Ada. Ahli sunnah wal jamaah. Tu research group. Ahli sunnah wal jamaah. Dah friend. Tak friend dengan kita pun. Dah friend bagus. Pesha sebab lepas ni online. Tu apa tu? Tu PP. Yang penting nampak muka saya adalah tu. Ya, saya pun tak ada nombor ahli. Okeylah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah Taala kurniakan buat kita pada hari ini. Tatkala Allah Taala memberi ujian kepada kita berkaitan dengan corona, dan justru itu Allah Taala pun memberi juga nikmat memilih kita di atas takdirnya untuk sama-sama kita duduk di dalam taman syurga, iaitu majlis ilmu, untuk kita sama-sama mengambil kesempatan mensyukuri dengan memperbaiki segala kelemahan ataupun mengambil tahu dengan ilmu Allah, supaya kita dapat meningkatkan kualiti, mutu keunggulan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah bersambung kemungkinan kebarangkalian tadi saya dapat telefon daripada Ustaz Zul mengatakan kalau ada apa in case jadi orang-orang mukmin ni dia kena standby mode and mood. Kita dalam macam orang komando kena standby je. Ada pun berdiri, tak ada pun berdiri. Yang penting orang menuntut ilmu ni dia punya mujahadah dia tinggi. Ada kelas ke tak ada kelas ke, kita tetap belajar sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi standby your mood and mood. Kalau kelas ini kelas yang terakhir, kelas yang dihentikan sekejap, tak apa, kita cari inisiatif yang lain. Jadi ARG dia membawa kita supaya kita live page. Kalau tiba-tiba saya keluar online, belajar juga. Kalau tak ada, kita teruskan macam biasa minggu depan. Ini cuma kebarangkalian. Jadi insya-Allah kita akan terus habiskan. Mana boleh belajar tak habis, betul tak? Sama-sama. Saya pun bukan niat nak mengajar, nak berkongsi pun kena habiskan. Dan semoga saya dan tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ni. Ini mukadimah kita dah lalu. Okey. Dan jangan lupa dalam keadaan kita tengah mengambil kesempatan memperbaiki keadaan mutu bacaan rukun qauli, jangan lupa ambil tahu juga pengisian bacaan tu. Apa maksud dia? Baca hari-hari nanti faham.
Okey. Ni. Ni semua kita dah lalu. Okey. Ni dalil-dalil. Okey, suratul Fatihah kita dah bacakan syarat-syaratnya. Okey, ada 10 syarat membaca suratul Fatihah, sekali lalu Yang pertama, suratul Fatihah itu dibaca dengan bahasa Arab. Ya, suratul Fatihah. Jadi, ini untuk ingatan saya, diri sendiri dan kepada semua. Bila kita membaca suratul Fatihah, jangan baca, tapi jangan anggap ini bahasa kasar tau. Cuba kita renungkan bahasa orang lama. Jangan main ikut sedap mulut kita, tetapi kita kena ikut sedap huruf. Kerana huruf-huruf tu, bila perkataan sedap melibatkan ilmu sifat, huruf-huruf tu, tahu, ini bukan bahasa kasar tau. Janji saya tak cakap macam tu. Jangan ikut sedap kita baca. Jangan ikut apa yang ada pada tulisan tu, kita ikut, nanti kita punya bacaannya sedap. Sedap tu yang benar. Sedap bukan yang macam taranum tu, bukan. Sedap tu benar bacaannya. Dan insya-Allah saya akan cuba bimbing. Ingat, dalam bahasa Arab. Jadi kat sini pun paling common pun kita yang orang Melayu ni bunyinya dalam bahasa Arab lah. Jangan bawa kita punya bunyi Melayu tu. Okey. Yang kedua, dibaca tertib ikut turutan antara segala kalimah-kalimah tu. Ikut turutan, tak boleh skip. Tak boleh, dia kena berturutan. Kita dah buat dah ni, cuma kita nak tahu syaratnya. Kita dah baca. Tak ada kita baca yang compang-camping, tak ada. Kalau salah pun salah huruf. Tak ada salah mana satu kalimah, tak ada. Okey, nombor 3. Ni, dengan mualat berturut-turut. Mualat tu, yang minggu lepas saya kata mualat tu berturut lah. Berturut-turut. Membaca secara terus dan tidak boleh selang-seli dengan zikir-zikir yang lain yang tiada kaitan atau berhenti lama antara satu kalimah dan juga antara satu ayat dengan ayat lain. Maksudnya baca satu kalimah je selit dengan zikir subhanallah ke, itu tak boleh. Nak baca suratul Fatihah dalam solat, suratul Fatihah aja. Jangan selit-selit yang bukan-bukan. Okey. Tapi kalau luar solat ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, nombor 4. Jangan selit zikir-zikir. Walaupun itu zikir, tapi kalau selit dekat suratul Fatihah dalam solat, tak boleh. Tengok imam kita mana ada buat benda tu. Jadi kita ikut imam. Mana ada imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Subhanallah. Tak ada kan? Jadi kita tak buat benda tu. Nombor 3, Alhamdulillah, kita jauh daripada perbuatan ni. Nombor 4, menjaga segala huruf-hurufnya dalam dan daripada makhrajnya, tempat keluar huruf. Okey. Ingat, nak paling senang sekali untuk faham, jangan baca suratul Fatihah. Jadi yang nak senang ingat adalah kita memberikan hak-hak dan mustahak huruf-huruf yang ada dalam suratul Fatihah. Kalau nak selamat, lebih baik pegang dengan pegangan yang macam gini. Apa kerja kita? Sama-sama kita memberikan hak-hak dan mustahak semua huruf-huruf yang ada dalam suratul Fatihah. InsyaAllah selamat. Okey. Jadi bila kita memberi, maksudnya kita menjaga. Bila kita menjaga, jadi dah jadi salah satu tanggungjawab kita kerja. Okey, nombor 5. Okey. Menjaga semua tasydidnya. Nanti kalau suratul Fatihah kat sini saya beritahu ada ilmu tasydid ni bersabdu. Rupa-rupanya ada ilmu tentang sabdu. InsyaAllah siapa yang hadir hari ini dan rakan-rakan sahabat-sahabat yang ada dekat live, saya akan tunjukkan rahsia untuk menjaga huruf bersabdu. Ni dalam, sebabkan apa ada ilmu ni? Sebab kita ada tanggungjawab. Syarat yang kelima, menjaga semua tasydid. Ingat, daripada siapa yang hadir dalam kelas ni, semua sabdu yang ada dalam Al-Quran, dalam suratul Fatihah, semuanya perlu kita jaga. Ini alamat bagi kita, signal bagi kita. Bila nampak sabdu, tak boleh baca macam biasa. Ingat, ini very sensitive. Sensitif, tak boleh main langgar, tak boleh. Nampak sangat kesalahannya. Sabdu ni kalau kita tak jaga, nampak sangat kesalahannya. Jadi kena hati-hati. Okey.
Jika meninggalkan walau satu tasdid daripada Fatihah sengaja, dan apa risikonya bila tak jaga tasdid, buang satu huruf sengaja ataupun tak sengaja. Takkan kita nak buat macam itu? Kata kita nak jadi penjaga. Okey. Nombor 6, tidak boleh diam panjang di antara ayat. Okey, ni dah beritahu, tak boleh baca di antara ayat, daripada ayat dan satu ayat lain tak boleh diam lama. Nanti orang tanya buat apa tu? Paling common pun, dia baca surah Al-Fatihah, dia boleh diam kejap. Nanti orang tanya buat apa tu? Kan? Jangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti orang tanya kenapa? Jadi tak boleh, tak boleh diam panjang. Jika uzur, iaitu diam yang lama daripada kadar bernapas. Okey, memutuskan. Okey. Nombor 7, dibaca dengan baik dan benar dengan tidak ada lahan salah merosakkan maknanya. Tu lahan, kita dah tahu kan lahan apa kan? Kesalahan. Dibaca dengan baik dan benar. InsyaAllah kita akan cuba dengan ilmu Allah ini, InsyaAllah bacaannya, bila dengan ilmu Allah, nanti kebenarannya akan ada. Tak nak ada buat lahan. Lahan yang pertama, lahan apa? Lahan nampak. Lahan yang kedua, lahan yang tak nampak. Apa tu lahan yang nampak? Lahan-lahan huruf, makhraj dengan sifat. Lahan yang tak nampak, lahan-lahan hukum-hukum huruf. Itu masih dah. Pergi kelas tajwid macam mana pun, itulah ceritanya. Okey, lahan yang nampak, lahan yang huruf. Masalah huruf, hilang huruf, tu lahan lah tu. Okey. Okey, nombor 8, membaca surah Al-Fatihah setelah dapat berdiri betul. Okey. Dah berdiri baru baca surah Al-Fatihah. Okey. Tak boleh dalam keadaan berjalan, tak boleh. Okey. 9, dengan bacaannya sendiri sekadar akan dirinya, akan tiap-tiap huruf Al-Fatihah pada telinganya. Senang cerita gini, bacaan surah Al-Fatihah tu, telinga yang paling pertama telinga sendiri, baru telinga orang lain. Baca saya kat sini, telinga saya jadi telinga nombor 2, telinga tuan-tuan dan perempuan telinga nombor 1. Ingat, kalau kita, sebab memang kau kembang anaknya punya telinga, semuanya nak dengar telinga orang lain, kena dengar sendiri. Okey, nanti kita dapat belajar bunyi salah. Tenang cerita macam gini, telinga kiri kumpul bunyi kesalahan, telinga kanan, contoh kalau ada guru kat depan, yang salah-salah simpan kat sini. Nanti kita boleh bezakan. Ingat kalau kita nak belajar, kita kena belajar yang salah dengan yang betul, simpan belah kiri belah kanan. Okey, nampak balance je telinga ni. Ni banyak salah ni. Ni yang betul punya. Okey, kelakar tu. Tapi tapi betul tu. Okey dah. Jom kita settlekan apa yang patut. Okey, baru boleh berdiri. Saya malu nak duduk ni sebenarnya. Okey. Suratul Fatihah ayat yang pertama. Nampak tak? Yang paling penting sekali nampak ni, nampak apa? Ni bulatkan dulu. Tanda tasydid, tanda sabdu. Okey, sekarang ni cuma baca segala praktikal saya dengar. Kalau betul tak payah betulkan. Kalau yang salah tu saya betulkan. Okey. Saya nak telinga kiri saya dah mula standby dah ni. Okey. 1 2 mula. Sekali lagi. 1 2 mula. Okey. Sekarang ni kita nak guna pakai ilmu yang petak bulat lengkung tu. Boleh? Jom kita sama-sama. Petak, kemudian bulat, lepas tu lengkung, lepas tu bulat. Mana notah? Senyap je semua. Saya kongsi dengan ibu ilmu power tau. Ilmu yang saya kongsi ilmu mahal. Mana notanya ni? Sabar je. Saya baik tak belajar kajian saya. Ambil, simpan ni terus, simpan. Kalau tak buat, ambil sekarang malam ni. Saya kongsi ilmu, ini ilmu gear ni. Gear. Ibu baca tak ada gear tu. Saya nak santikkan gear. Ada tak dalam nota masing-masing?
Ada tak? Tak ada, tulis. Nak Arab ada, nak syidah Allah Allah. Perasanlah sendiri tu orang Melayu nak syidah nak wala lah. Faham dulu bahasa Melayu. Ini saya kata simbol. Syidah buat macam mana? Saya nak ibu faham ilmu. Okey, saya nak ibu orang nak faham kena dengan orang Melayu. Nanti Arabnya tu hafal je lah. Ini syidah ke bagai-bagai syidah, tapi syidah ke mana pun tak tahu. Bawa syidah tu tak betul lagi. Jadi saya datang untuk beritahu ibu, ambil faham dulu. Ambil, minta Allah Taala faham. Hamzah. Sebut alif pun macam gitu, alif. Anak buah saya namanya Alif, tapi saya panggil Alif. Okey. Alif jindal qaf ta ba kaf ta. Ingat orang Melayu punya bunyi dekat atas je. Nanti saya beritahu. Saya beritahu. Ini penting. Dah bermula kat sini, kita dah mula. Saya habiskan ni kejap. Apa ni Sin. Za. Lam nun, mana lam ba pula? Lam nun ain mim ra. Alif jim dal qaf ta ba kaf ta. Macam mana tu? Ain. Cuba sebut sama. 1, 2, 3. Okey, betul lah tu ni. Betul ni. Sin, shin, fa. Za, zai, fa. Kejap zai, fa. Belum habis lagi. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sod, dot, Dha, Ghin, Kha. Dah. Okey, sekejap. Okey, ini kita punya weapon kita. Ini jalan yang sebenar. Apa yang ada kat sini ada kat sana. Tetapi sini kita susun, kat sana dah bersusun. Ini jalan. Ini orang kata komponen-komponen nak bina jalan raya. Ni ni jalannya. Kita memandu suara kita ikut jalan huruf, ikut jalan dia betul-betul. Okey, satu tip saya nak kena ni. Apa tergini-gini tanya saya. Guna saya betul-betul mana? Begini. Sin, shin, huruf sa, huruf za, huruf zai, huruf fa. Nak start dari bawah ikut juga. Ha, waw, ya, sod, dot. Sod, dot, huruf dha, huruf ghin, huruf kha. Habis ingat apa? Huruf apa? Ain dah ada kat sini, nak ain apa lagi kat sini? Mana ada ain, ada titik? Bunga ya. Baru nak tulis khat sikit. Apanya? Ini huruf hijaiyah. Ini kalau saya cerita betul-betul mau 3 minggu tak habis tau. Jadi saya ni nak tolong ibu untuk ibu faham. Kita ada satu ilmu, yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Itu namanya huruf hijaiyah. Yang ini namanya huruf-huruf sifat. Yang kalau dalam bahasa Arabnya ni syiddah. Syiddah lawannya rakhawa. Ini tawasud. Okey, pernah belajar tu? Pernah kan? Jadi nampak tak ni Ajid Kotin Bakat? Ini Lin Omar. Pernah? Okey, jadi saya simbolkan. Saya dah beritahu. Saya beritahu, ibu, saya nak beritahu ibu gula.
Lukis gula saya pandai kan? Ni apa ni? Ni gula-gula kan? Bu, nak buat manis macam mana? Manis. Gula-gula ni rasanya apa? Manis. Nak buat manis tu macam mana? Ha? Macam mana? Letak gula macam mana? Nak lukis gula tu macam mana? Nak cerita manis tu macam mana? Nak rasa, betul tak? Jadi saya simbolkan, ini simbol manis. Jadi semua tahu tak ni simbol apa? Jadi saya nak beritahu cerita syiddah. Jadi saya simbolkan kotak, boleh terima? InsyaAllah saya ahli sunnah wal jamaahnya. Saya tak ada buat bid'ah yang dolalah. Okey? Faham? Jadi ibu layankan dia, sebab saya nak faham ibu tentang syiddah ni macam mana. Kejap lagi, kalau kita tak jalan atas ni, kita tak tahu syiddah tu macam mana. Jadi saya simbolkan ini untuk kita mudah faham. Saya simbolkan syiddah ni petak. Mesti ada sebab kenapa saya petakkan ni. Saya meyakini benda-benda yang petak semuanya keras-keras. Nampak tak petak ni? Whiteboard ni keras tak? Jadi nak baca huruf ni, cuba ibu baca satu-satu dalam baris atas, cuba. Apa tu A? Tak boleh. Kerana bunyinya untuk grup ini. Ini namanya grup petak. Grup apa ni? Ni grup petak. Okey, nak bunyikan dia A, Ja, Da, Qa, Ta, Ba, Ka, Ta. Bunyi sekali saya nak dengar. A, Ja, Da, Qa, Ta, Ba, Ka, Ta. Itu cara syiddah. Tertahan, kemudian keluarkan suara. Tertahan, keluar suara. A, Ja. Tak boleh A, Ja, Da. Meleweh suaranya, tak boh. Faham syiddah macam mana? Jadi kalau nak faham syiddah, tengok gear ni. Ini kita panggil gear suara. Cuba bunyikan ni. Baris atas semua sekali. Sama je macam atas. Kena bezakan sebab ini bukan grup sini. Cukup-cukuplah grup ni 8 orang. Ini bunyinya La, Na, A, Ma, Ra. Cuba saya dengar sekali lagi gearnya betul ke tak? Itu tawasud. Kan beza dengan yang atas. Faham? Jadi kita bezakan je kepada 3 kumpulan. Boleh? Boleh faham? Yang ini mestilah lembut. Sa, Sya, Tha. Ni bulat, sempurna hurufnya. Cuma dekat sini saya nak beritahu, antara ketiga-tiga ni, ingat saya nak beritahu sifat baca Al-Quran. Okey? Mana yang majority? Antara petak, siapa yang menguasai bilangan? Mestilah bulat. Jadi nak cerita kat sini, baca Quran lembut. Sebab dia paling banyak. Kadang-kadang dia kat sini. Okey? Jadi, wahai orang-orang Melayu, jangan baca Quran keras-keras sangat Sebab huruf yang terkumpul sini ada 15. Lembut bacaan Quran. Kat sini saya beritahu. Saya beritahu wahai orang suruh beritahu petak bulat. Sekali lagi. Okey, jom. Apa dia? Ba. Petak. Sin. Ini lengkung. Ra. Ha. Mim. Nun. Lengkung. Okey, tak apa. Ra. Ha. Ya, yamat, bulatkan dua-dua. Mim. Mana yang petak? Nampak tak? Cuba tengok, buka muka surat Al-Quran mana-mana, buat kerja ni. Ibu ada ilmu ni. Ilmu ni saya beritahu mahal sangat. Jangan murahkan. Maksudnya murahkan macam mana? Syukurilah betul-betul, balik rumah tu buka Quran, petakkan. Mana yang petak? Petakkan. Buat. Boleh buat? Boleh ibu? Tengok kita begini pula dia. Boy. Okey. Amir, ini mahal. Saya anggap ilmu Allah semuanya mahal. Okey. Sekarang ni, kenapa kena buat macam ni? Ingat. Okey, yang kedua kita nak jaga
Jaga sabdu. Masa aku. Ibu okey kat belakang. Saya depan live ni. Nak jadi apa? Gini-gini lah depan live. 12,000 tengok. Nasib nak. Kau tengok nanti saya malu. Saya open lah. Saya memang kat kelas macam gini. Okey. 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 So sekarang ni. Baca sekali lagi. Satu. Kalau ikutkan betul-betul. Depan saja yang kotak. Yang lain semua lembut. Cuba baca betul-betul. Saya dah beritahu gear. Ini gear suara. Huruf masih nampak lagi kan? Okey, cuba. 1, 2, mula. Okey, ada yang cuba betulkan tadi. Dah dapat dah. Maksudnya ada yang faham. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada ilmu sabdu kejap. Sabdu. Saya buat lawa-lawa kejap. Ni. Sabdu. Dia masih macam gini. Tapi sabdu semua huruf terima sabdu. Betul atau tidak? Disebabkan syarat tadi tu, maka ilmunya keluar. Daripada syarat. Maksudnya bacaan nanti kalau tengok syarat bacaan tahiyat pun kena jaga sabdu. Jadi sabdu bentuknya tetap satu. Ni, bentuk W betul. Ada berapa tanduk ni? Ada 3 tanduk ni. Okey, jadi sabdu pecah 2. Ada yang pakai 2 tanduk, ada yang pakai 3 tanduk. Yang pakai 3 tanduk hanya huruf ni saja. Yang lebihnya semuanya 2. Faham tak setakat ni? Okey, saya tulis kat sini contoh. Ni huruf apa? Tengok sini, jangan tulis dulu. Saya azan, tak nak azan saya talqin kat telinga dia. Datang nak nota, bukan nak faham. Nak faham ke nak nota? Faham, tengok sini. Jangan gitu-gitu. Okey, tengok ni. Ni huruf apa? Jom kita baca. 1, 2, mula. Nah. Itulah yang tak jaga sabdu. Saya baru nak kira damah dah. Macam gini. Ini siapa nak jaga? Siapa nak jaga? Saya pun nak jaga. Tengok sini. Ni mim, kita kata ilmunya ada berapa? Tengok sini. Kalau lambat macam gini. Amma. Nampak tak? Dengan wajibul gunanya komplit. Betul? Sekali lagi, jom. Laju. Tahan. Laju. Faham tak? Okey. Dapat ilmu ni lulus. Saya sendiri pun tak risau. Sabdu. Ni pula yang kedua. Nun pula. 1, 2, 3. Laju. Faham atau tidak? Dah. Okey, kalau ni pula contoh ni, yang 2 pula macam mana? Selain daripada mim nun kita ambil Allah. Jadi Allah 2 ke 3? Okey, alhamdulillah. Dah, ini pun dah cukup faham dah sebenarnya. Sabar. Okey. 1, 2, 3. Allah. Lagi. Allah. Okey, jadi kat Allah ni paling sikit berapa harakat? Jadi kat sini dah settle. Ini yang untuk harakatnya. Boleh? Jadi 1, 2, 3. Allahu. Lagi. Allahu. Bagus. Contoh ni. Az-zakarah. 1, 2, 3. Sabar. Berapa ni? 2. Selain nun 2. Nanti dulu. Zal kat mana rumahnya? Mesti pelat. 1, 2, mula. Az-za. Az-za. Lagi. Yes. Settlekan ni dulu baru pergi harakat. Okey? Jangan az-za. Ingat, zal bulat ke petak? Bulat. Jadi az-zakara. Cuba
Az-zakara. Lagi? Jadi dapat tak? Dapat ilmu ni? Dapat tak? Pegang sampai bila-bila. Jadi bismi. Okey, sekarang ni nampak tak yang bulat? Okey, ilmu sabdu dah dapat. Sekarang ni saya turun ke bawah sebab sabdu ni paling matang. Orang kata bila dia dah berumur, pergi belakang dia remaja. Jadi tanda mati. Tanda mati ke belakang, sabdu ke depan, ni ke belakang, ilmu yang ke belakang. Tengok, kalau huruf-huruf yang terima tanda mati, jom kita tengok mana ada terima tanda mati. Okey, saya sin, ha dengan dah, dua je. Okey, tengok. Kalau hurufnya bulat, mati bulat, ni boleh tulis nota. Huruf bulat kalau mati mencari orang sebelah. Mati cari. Kalau huruf petak, ingat, kalau sini mati mencari, petak mati tak cari. Faham? Kata ada lawan sekali lagi. Petak mati tak cari. Lawannya bulat mati. Kalau macam gini saya baca mencari ke tak? Bismillah. Tak. Kalau gini bismillah. Nampak tak? Nampak tak lembut? Kalau macam ini walaupun sofirnya ada, tapi ingat sofir petak ke sofir bulat? Yang ni sofir petak ke bulat? Bismillah. Petak. Kalau sini bismi. Faham tak? Kenapa sofir bulat? Sebab sin itu bulat yang punya. Itulah namanya. Ingat, huruf rohawa mati kena jadi rohawa, tak boleh jadi mati petak. Jadi kat sini kena bismi. Selagi sin ini tak jumpa mi, jangan berhentikan dia. Jadi faham atau tidak? Jadi huruf ni terima tak tanda mati? Terima. Kalau sini mati jadi mati petak. Kalau sini mati jadi bulat. Jadi ada sabdu Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 mula. Nirra. Cuba. Tu ada lambat tu. Nirrahim. Cuba. Okey, last. Ini dah okey dah ni. 1, 2 mula. Itu namanya senada. Dia mesti beza. Paling common pun kita tak payah lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Beratkan. Ini semua beratkan dengan 2. Kalau 3 lah. Bezakan sikit daripada bacaan yang berharakat. Berharakat dia punya kiraannya 1 kilo. Kalau tambah ni 2 kilo. Tambah sikit 1 kilo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1 lulus. Okey? Dapat ilmunya. Apa? Bisik-bisik dengan orang sebelah. Cakap apa? Nyat gini tak? Kongsilah dengan saya. Apa dia? Rahman. Oh, saya punya type salah. Dah. Jadi ada muskil tanya saya. Tanya sebelah je boleh percaya ke orang sebelah tu? Apalah. Nak tanya sebelah, baik belajar dengan dia je. Ambil dengan kita, tanya orang sebelah. Saya memang spontan, tapi saya selitkan adab. Saya pun segan. Mana ada orang muda ajar adab kat orang tua. Jadi saya berseluruh lah. Nak tanya sah. Kan saya yang bertanggungjawab di atas kelas ni. Ada faham? Ingat, kalau tak faham tanya saya. Jangan tanya orang luar. Orang luar pun boleh percaya. Boleh percayalah. Tapi selagi mana kita berdua berhubungan dalam ni, cerita dah rumah tangga, cerita orang sebelum orang luar bukan boleh percaya. Kita lah kena settle sama-sama. Okay? Macam
Nampak tak dia punya dalam dia tu? Ayo. Okey, dah. Okey. Okey, jadi kita ada ilmu. Ingat, selalunya kalau saya buat bengkel makhraj dengan sifat, orang akan tanya satu je. Saya sebenarnya pun dah ada dah ilmu makhraj sifat, Ustaz. Okey, memanglah sebab kita kan orang Johor. Orang Johor kan Al-Quran dengan kita kan rapat. Okey. Tapi bila saya nak baca, saya pun tak tahu makhraj sifat saya pergi mana. Nampak tak? Jadi ilmu kan jauh. Setuju tak? Itulah soalan saya. Saya pun kalau cik tanya soalan macam itu, saya dulu belajar tajwid pun saya pun macam itu. Jadi keluarlah ilmu rahsia ni. Faham? Tak berapa rahsia, tapi macam kita lah. Ramai kan orang boleh pegang gula, tapi nak cerita tentang manis, selagi tak rasa, selagi tu tak boleh cerita. Ini namanya salah satu kaedah. Walaupun bukan yang terbaik, tetapi untuk malam ni dia yang terbaik lah. Mana tahu akan datang ada yang lebih terbaik. Jangan tolak dulu ilmu. Ambil saja rezeki pada pada malam ini macam gini. Okey. Okey. Sekarang ni lebih kepada macam mana how to kita bawa syiddah rohawa dengan tawasud. Itu saja. Mana ada ilmu pelik-pelik. Dia akan pelik bila saya kata ini syiddah. Kan? Ini syiddah, ini tawasud, ini rohawa. Tu ya pelik. Okey. Okey, sekarang ni kita nak apply lagi dalam ayat yang kedua. Cuba baca ayat yang kedua. 1, 2 mula. Kuat-kuat. Biar kita dengar, biar yang ingat kalau ada salah jangan risau. Itu kita punya ilmu. Jom 1, 2. Nak baca macam biasa pun tak apa, tapi nyaringkan sikit suara saya dengar. 1, sebab ini bukan kelas individu. Kalau kelas individu lagi banyak dapat. Ini kelas ramai-ramai. 1, 2 mula. Okey, mungkin dekat bismillah tadi bagus, tetapi kat sini tak bagus sikit. Mungkin terlepas pandang. Okey. Yang pertama kita buatkan dulu. Ini bukan tulisan resam tau, tapi tak apa. Kita tengok. Okey, jom kita pergi dekat sini. Ni siapa ni dia? P. Okey, tak apa. Sebab apa saya nak lazim kat sini? Supaya nanti balik rumah, orang yang ada ilmu ni kan, dia buka Quran, dia nampak huruf tu bukan zahir saja. Ada zahir, ini batinnya. Tadi gula-gula tu dapat pegang, itu zahir. Manis tu batinnya lah. Rasa. Bab rasa ni tak boleh pegang. Faham tak, Ibu? Faham? Faham tak? Jadi huruf ada zahir, ada batin. Jadi kita dah cuba keluarkan batinnya. Alif dialah alif, dialah p tak. Lam dialah lam, dialah lengkung. Ini bila kita dah tahu cara nak bawa suara tu, kita dah tahu. Ha dialah bulat, mim dialah lengkung, dal dia juga petak. Lam adalah lengkung, ha bulat, ra lengkung, petak. Okey, dapat tak apa. Jap, ini sebenarnya tak sentuh sebab dia ni saya tulis ni Nampak tak ni? Okey, kalau gini hamzah wasal, kalau kita tengah baca, tolong skipkan. Okey? Tolong skipkan. Jadi kita skip. Lam ni dia punya tanda macam gini. Lam lengkung, ain lengkung, lam lengkung, mim lengkung, ni nun lengkung. Okey, tengok sini. Sekejap saja. Okey, tadi bacaannya huruf ha ni. Cuba baca sekali lagi untuk sini. Alhamdu. Huruf ha. Huruf ha kena macam mana huruf ha? Cuba bunyikan ha saya dengar. 1, 2 mula. Lagi sekali. Okey, sekarang itu suara orang panggil suara dalam kelas. Takkan bila kita nak sembahyang kita al-ha gitu kuat-kuat. Okey, jadi ini namanya suara dalam kelas, suara dalam bengkel. Kan saya pernah beritahu dalam bengkel yang ketuk, besinya kuat, yang pakai wire tarik kuat, bila dah keluar bengkel, cantik je kereta tu. Faham tak? Ini masih bunyi tekan kat sini. Ha. Ha. Al-ha. Cuba. Al-ha. Okey, itu Jadi tadi ada yang baca bunyinya macam gini.
Ini tak boleh. Jadi perempuan mungkin lepas yang lelaki. Kena bezakan. Okey, yang pertama kita bunyikan ni dulu. Al-ha. Cuba. Al-ha. Yang ini masih macam gitu bunyi. Satu ha, satu ha. Jadi bezakan Okey, 1 2 3. Okey, yang sini petak tak boleh. Alhamdulillah. Du, nampak? Du, nampak? Du. Ini petak ke bulat? Patutnya bunyinya du. Cuba. Du. Jadi tak boleh alhamdulillah. Du gitu. Alhamdulillah. Du. Pakai gear petak. Cuba. Alhamdu. Lagi. Okey, lagi. Okey, yang ni. Ni jangan lupa ilmu ni. Kalau tak nak kira lah, tekan lebih sikit. Lillah. Orang lama-lama, guru lama dia akan kata lebihkan sikit, tekan sikit. Kalau nak tekan, saya nak beritahu ni berapa lama ni. Tekan kita tak boleh kira. Cantikkan sikit dengan kiraan. Lillah. Lagi. Kan ada kiraan. Kata nak jadi orang warak. Orang warak kan kira bila je 1000. Kalau je 5. Jadi kira. Alhamdulillah. Yang sini tadi salah. Tengok sini. Hi. Tadi baca Tadi saya tiru balik bacaan Masuk lebih-lebih sikit. Tengok sini. Apa yang salah kat sini? Ini huruf penting tau dekat kalimat Allah ni. Tengok saya beritahu ilmunya. Ya Allah, ya Allah. Okey. Ini huruf ha. Saya beritahu awal huruf ha ni ada sifat. Nama sifatnya nanti lalu tabung tu. Stop sampai situ je. Tapi yang lain jangan tak masuk tabung Tak ada, nanti tak fokus. Letak di atas tu. Okey. Tutup balik. Tapi yang lain nanti dah habis kelas masukkan tau. Okey. Jangan lari pula. Okey. Ini penting. Tengok sini. Okey, huruf ha ni dia sangat banyak hal ni. Salah satu sifatnya khafa. Sifatnya sifat khauf. Saya beritahu, ini sifat dia. Ofa, kalau ofa tahu maksudnya apa? Kalau ikhfa apa? Sembunyi, sama-sama. Itu sifat dia. Tapi kita masa baca tak boleh pakai sifat dia. Sifat sama lawannya jelas. Faham? Baik khafa kena lawan jelaskan. Jadi kena jelaskan. Jadi nak tahu tak apa yang samanya? Tengok saya bariskan je atas. Cuba bunyikan. Lagi. Tu. Ingat ini H A bawah H I depan. Okey, jadi kita tak nak tahu ilmu, kita nak faham ilmunya apa. Nak tahu tak antara ini yang suka hilang-hilang sifat dia bukan suka, memang sifat dia adalah ini. Huruf H yang suka hilang. Jadi apa kerja kita? Kita nak tahu dia punya sifat hilang-hilang. Apa kerja kita? Terangkan huruf H ni. H A ha, H I H U. Tengok saya baca ada tak H A ha tu kalau saya tak kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bismillah. Yang akan berbunyi ini. Kalau ini hilang, yang berbunyi apa? Ini je. Faham tak? Jadi kena bunyikan betul-betul. Apa ni yang basah ni? Air liur. Jadi bismillahi. Jadi macam gini. Tahu tak? Sebab dia ni dah lah suka hilang-hilang.
Kena pula kita baca ala-ala syiddah, makin jadi ingat, alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, subhanallah. Ini dia ajak kita pakai gear pakai gear. Jadi macam mana bunyinya? Bismillahi. Nampak tak? Bismillahi. Allah, ni saya tak kontrol. Saya pun tak tahu ilmu ni. Tengok Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak? Orang tajwid nampak dia bunyikan itu baru takbir. Yang ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau lambatkan bunyi suaranya dia, orang tajwid ni dia boleh lambatkan, cepatkan suara orang tau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faham atau tidak? Benda tu saya pun buat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab saya dah tahu ilmu ni, saya kena pakai gear bulat dia. Saya tahu yang hilang adalah huruf H. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya jelaskan dia ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak? Itulah kerja kita. Barulah tajwid. Jadi ni Alhamdulillahi Rabb. Nampak? Itu kerja kita. Alhamdulillah. Nak baca laju. Alhamdulillahi Rabbil. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil. Nampak tak? Okey, saya dengar pula. 1, 2, mula. Hi dulu. Satu-satu. Yap. Sekejap Sorry. Okey. No ini alhamdu. Cuba. Okey, hati-hati. Yang ni lengkung kan? Jangan baca peta, nanti jadi ala. Nampak? Ala. Nampak? Ala tu sebab kita cepat. Patutnya nombor 5. Alhamdu. 1, 2, 3. Masya Allah, jaga. Alhamdulillahi Rabbil. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil. Wallahi, saya dengar bunyi hi-nya macam gitu. Wallahi. Hi Rabbil. Ingat, lagi satu. Ha ni. Ingat nanti kita ada contoh mati pula. Mati ini dia hidup. Kalau mati, saya bawa petak ke saya bawa bulat? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Bawa. Nanti kalau nak beri salam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Sebab itulah kita ada ilmu ni mahal. Patutnya hayya 'alas salah. Itu apa? Saya bawa apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa apa tu? Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Dah baca cekut-cekut. Cekut-cekut. Terkejut orang. Kita buat bengkel rukun qauli. Benda ni praktikal tau nanti. Jangan Ingat, baru kita tahu ni kita ada ilmu gear. Bawa bulat-bulat. Bawa peta. Ingat tau ni. Lagi keluar angin. Ingatlah. Baik angin bulat, baik angin tajam. Dua-dua bulat. Senang, tak payah hafal. Okey, jadi nampak tak ba ni? Saya baca 2 ke? Tengok sabdu Saya baca 2 ke? Saya baca 1 ke? Saya baca 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu yang kita selalu baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tak lulus Kalau nak ambil sanad, tak lulus. Kita dah ada ilmu sabdu. Cuba pakai 2. Cuba pakai 1 dulu, saya dengar. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai 2.
Itu dia rahsianya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Kita ingat masa saya dulu tak belajar, saya ingatkan Imam senyap. Rabbil, ataupun dia beratkan. Rupanya ada kiraannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak tak berat? Nampak tak dia punya? Jadi pakailah ilmu yang ada kita kongsikan. Ini dua sebab je bah. Kalau je mim nun pakai tiga. Okey, teruskan. Ada dua ni saya dengar. Yang lain okey tak? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ada i, ada. Hati-hati jangan pakai i. H-I-H. Saya tulis dulu kat sini. Ada pakai alhamdulillahi. Apa tu? Salah tu. Saya kata saya sangat kenal bunyi i dengan hi. Bawa betul-betul. Sekejap Benda ni kelakar betul saya. Sebab saya dah kena dulu. Jadi saya pun anggap benda tu ilmu. Jadi dia tak ni. Jom. 1, 2, 3. Okey, grup sini dulu. Saya dengar. 1, 2, 3. Okey. Kalau terlampau tekan, yang ini tadi ada terbunyi ni. Sebab ya mungkin sangat berhati-hati, tak apa, sebab latihan kan. Jangan pakai ini. Gini, dia dekat bawah. Alhamdulillahi Rabbil. Kalau tertekan itu tak nak. Jom sekali lagi. Grup ni 1, 2 mulalah. Okey, yang ni jangan tekan ham gitu. Lembut je, ingat. Okey, saya betulkan. Kita ada gear ni. Okey. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Hi. Okey, kita latih. Ha. Bawah. Atas. Atas. Ha. Bawah. Hi. Okey, sekali lagi. Jangan malu. Okey, tak apa. It's okay. Nanti ada grup-grup. Atas. Lagi sekali. Lagi. H-A. Lah, itu baru betul. Atas lagi. Weh, jangan Ya, itu yang beza ya. Ya, lembut je. Orang kata kalau jadi hantu pun gitu. Jangan gitu. Itu petak punya. Pakai bulannya. 1, 2, 3. Lagi. Wallahi benar. Bawah. Yes, lagi. Depan. Lagi. Seronok. Sebab itu bunyi yang benar. Rasulullah bunyi macam itu. Ya, kita. Itu sebab saya kata, saya nak bunyi. Saya ambil manfaat dapat dengar bunyi yang benar. Kerana minggu depan saya bisu, saya tak dapat bunyi. Kenalah tumpang dengar bunyi orang lain yang benar. Itu cuba. Alhamdulillah. Grup pakai yang ha-hi tu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Bagus. Tak biasa kan? Balik kelas, lazimkan, nanti jadi biasa. Okey? Jutaan kali. Hi Rabbi. Yang penting dah dapat bunyi. Itulah Hi Rabbil. Telinga kita senerah, kita bunyi, telinga kita boleh eja H-I-H tu. Alhamdulillahi H-I. Tengok. Okey, sekali lagi last. Saya pergi kat grup ni. 1, 2, 3. Jangan berhenti. Dia gini. Kan lengkuk kan? Tengok lengkuk bunyi. Nampak je turun balik. 1, 2, 3. Tak. Ini semua kita latih mati. Nak tahu lengkung bunyi macam mana? Tengok saya jalan dulu Dia kena turun balik. Itu baru namanya tawasud. Kalau gini, tawasud ke tak? Alham. Itu apa tu? Petak le. Dia kena kena latih. Itu nak tahu, kata nak tahu inhiraf macam mana. Mim. 1, 2, 3. Nampak? Nak latih. Betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Okey, ha dekat sini 1 2 3. Tu dia 1 2 3. Alhamdu 1 2 3. Bagus. Okey, dah okey. Okey, sini pula. Hi-nya dapat. Yang lain kena dengar juga tau. Okey, grup sini 1 2 mula. Bagus. Hi-nya dengar. Okey, yang lain tak apa. Yang ni saya nak dengar ni. Okey, grup ni 1 2 3. Bagus. Kau jaga hi-nya. Sini 1 2 3. Sekali lagi. Bagus. Okey. Okey, yang penting dapat bunyi tu. Nak latih alhamdulillahi hi. Ingat, kita punya kesalahan adalah kesalahan bunyi huruf. Okey, itu je. Okey. Inilah saya Rabbil alamin. Rabbil alamin. Cuba. Rabbil alamin. Dah, tak nak adjust. Dah betul lah tu. Ainnya tu ain Arab. Kalau alamin tak nak. Alamin. Cuba. Itu kembang bunyinya. Wallahi benar, saya tak nak cuit. Nanti kaya cuit, nanti jadi Melayu balik. Alamin lah. Yang ni kena tengok macam mana saya jaga bacaan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu kalau baca dalam solat, alhamdulillahi rabbil alamin. Jom semua. Wallahi benar. Okey, tak nak cuit. Robnya bagus, hi-nya okey, yang sini tak banyak salah, okey. Cuma al itu jangan terbawa petak tau. Kalau bawa petak bunyi macam mana? Dua je. Alham, yang kedua alham. Ingat kalau kita lam ni okey, lam ni apa? Lengkung. Kalau kita terbawa petak, maksudnya nak cepat, akan ada dua bunyi. Alhamdulillah yang pertama, yang kedua alhamdulillah. Sebab itu sifat petak. Okey, jangan. Jadi kita tahu dia lengkung 1 2 3 alhamdulillah. Dia ada macam meleweh sikit. Lembek bunyinya. Ingat dia lengkung. Dia turun ke bawah tau. Nak pergi terus tak boleh sebab dia macam skateboard. Turun. Jom kita latih ni kejap. Lam dulu. 1 2 3 nun. Yes. Ain. Jangan itu. Dia satu bunyi je. Matikan. Dah, dia biar lepas. Ni saya jalan dulu Jangan Jangan lain yang keluar tu nanti. Lain yang keluar. Tengok saya jalan dulu 1 2 3. Wallahi benar. Dah cukup. Mim. Wallah, itulah tawasud. Jadi kita kena praktik baru kita dapat rasa. Ra. Jadi kalau contoh tadi contoh kalau an-nar, ra kan berhenti kan? Cuba baca ra mati. An-nar. Betul ke salah? Kalau gini an-nar. Itu apa tu? Yes. Ra 1 2 3 an-nar. Faham tak sikit? Ini an-nar. Kejung-kejung ada yang mati kejung ni yang belum salah kalau asyik. Begitu ni. Hati-hati. Jadi sifat dah ada. Jom kita pergi. Dah nak habis dah. Allahu Akbar. Tapi huruf ha dah dapat Ha simpul dapat ilmunya. Alhamdulillah. Okey.
Ingat tau, ha simpul. Ya Allah, dia ada suka tinggi-tinggi dekat kalimah-kalimah besar. Astaghfirullah dekat Allah. Dekat ha simpul ni hati-hati. Bismillah dekat Allah lah selalu. Okey, jalan yang kedua. Okey. Macam biasalah. Petak, lengkung, bulat, lengkung, 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 bulat, lengkung. Satu je petak buat syarat. Allah. 1, 2, 2. Yang lain senang. Bulat jangan lupa mati mencari. 1, 2, 3. Okey. Sebenarnya permulaan dah salah dah. Tak apa. Ada ilmu lagi satu. Lepas ni kalau nak baca Al-Quran, tolong tadi Hamzah, tadi ha simpul kan? Saya lupa. Ada ha, siapa suami dia? Ingat tak? Ha, betul. Satu rumah kan? Tadi kita duk ngumpat bini dia. Ni laki dia keluar. Seorang ni betul. Tadi kita dah cerita pasal ni kan? Ni duk satu rumah. Rumah ni paling bawah. Tahu tak kenapa dia banyak pasal? Dan kenapa dia banyak hukum? Sebab dia duduk paling jauh daripada Nah, kalau dia ni tengah naik-naik bukit, masuk terung, dia paling dalam. Ni cerita pasal ni pula. Hamzah ni kena jaga, sempurnakan bunyi Hamzah. Hamzah di atas. Betul-betul tahan, syiddah, tertahan suara. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Allah. Itu. Jadi tengok saya punya bunyi. Tadi saya ni pandai tiru bunyi orang. Allah. Nampak? Allah. Ini kalau kena sumpah pergi pasar begini nanti lah. Jangan baca Ar-Rahman. Hamzah bunyi di atas. Mana bunyi A-nya? Kenapa bunyi A-nya? Jadi Allah. Tu kena jaga. Nak sebut Allah. Allah. Bukan Allah tak boleh. Kena Jadi ni kena jaga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Sekali lagi untuk Hamzah tadi saya nak close. Wallahi benar. Jaga macam mana pun. Ya ayyuhallazina. Inna. Dan lagi kalau kita nak jumpa huruf-huruf tebal. Okey. Ni. Contoh. Salah. Okey, bunyikan Ini kita nak main puzzle je. Okey, 1, 2, 3. Sekali betul-betul ilmu 1, 2, 3. Mana ada bunyi O lagi dah? Tak ada. Alhamdulillah dah boleh dah. Jadi apa ilmunya? Jaga kesempurnaan huruf Ya, A, I, U-nya. Ingat, kenapa? Okey, nanti orang tanya, banyak-banyak huruf kan kita jaga. Kenapa Hamzah diutamakan? Sebab dia paling jauh, paling bawah. Dialah yang paling kena jaga. Okey? Yang lain jaga. Yang ini kena jaga. Pada rukun yang keempat dalam bacaan tahqiq. Rukun yang keempat bacaan tahqiq, jaga kesempurnaan huruf Hamzah. Itu rukun. Okey? Banyak-banyak huruf dia suruh kita jaga huruf Hamzah. Ada sebabnya. Sebab jauh makhrajnya dekat bawah sana. Kena keluarkan. Sebab kalau kita kat sini, kita banyak bunyi kat sini. Okey, lulus. Okey, 1, 2, 3. Okey, ambil ilmu ni. Ini huruf lin. Okey, dan bulat. Hurufnya lembut. Bacaannya lembut sebab ada baris atas. Yau. Cuba. Yau. Maliki. Malik. Ini map lengkung. Lam lengkung.
petak. Jadi maliki yau. Cuba. Berapa? Dua. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Satu. Middin. Middin. Lagi? Ayo, cantik. Okey, teruskan. Kita habiskan suratul Fatihah. 1, 2, mula. Okey, ambil ni. Huruf waw ni terus macam belajar tajwid ni. Memang tajwid. Waw dengan ya lembut, lin. Dalam bahasa Arab ni saya letak kat bawah. Okey, tetapi bila dia dah masuk baca Quran, macam roh. Roh kadang-kadang tebal, kadang-kadang ada roh nipis. Lin pun sama. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang tak lembut. Okey. Yang lembut sebelum dia baris atas. Yang tak lembut baris bawah atau baris depan. Ni baris berapa? Iya, tak boleh. Jadi kat sini ini lembut. Yang ni sedang cerita congkel lah. Tekan pun boleh. Kalau tak ada guna bahasa ni tak faham. Congkel. Iya. Tekan. Iya. Boleh faham tak bahasa Melayu ni? Kalau atas, lembutkan dia. Contoh, ya ayyuha yauma. Tapi ingat, dua-dua ni lembut. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang congkel ataupun tekan. Jadi yang congkel tu baris bawah ataupun baris depan, kena tekan. Jadi 1, 2, 3. Wallahi. Yang perempuan? Yang lelaki? Kena tekan. Sebabnya walaupun lembut dia berbaris Okey, saya jalan dulu nak tekan berapa lama? Masya Allah, itu faham ilmu. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ingat, tekan, ingat. Jangan lupa, kita ada ilmu lagi satu. Tekan juga. Tekan petak ke tekan bulat? Sebab ia huruf bulat. Ingat, tekan petak jadi macam gini. Iyyaka na'budu wa Nampak tak? Nampak tak ilmu ni guna tak? Betul. Ibu, kalau kita contoh, saya pun tak tahu ilmu ni, ibu tak tahu ilmu ni, kita tahu ilmu tekan. Jadi ibu agak-agak tekan macam mana? Iyyaka na'budu wa Siapa yang suruh tu, yang telinga capang tu, dia suruh? Tak boleh. Jadi alhamdulillah dalam tekan dia ni bulat. Tekan bulat macam mana? Iyyaka na'budu wa membawa. Betul tak? Okey, alhamdulillah. Settle, selamatlah ada sifat huruf. Maksudnya sifat huruf ni, ingat yang tekan-tekan tu dihukum tau. Tapi hukum atas sifat huruf. Jadi ilmu sifat ni penting. Tekan, hukum, angkat. Dia suruh angkat, kita angkat. Letak. Pusing. Hukum macam gitu. Selama ni kita ikut hukum. Cuma why not ada sifat, nampak tak? Dia punya ikut dengan sifatnya. Itu penting. Jadi saya jalan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati. 1, 2, 3. Sikit je. Jangan terkejut. Jangan terkejut sebab okey, ambil daripada sini sampai habiskan. Sikit je salah. 1, 2, 3. Jangan berhenti. Kalau dia main cari apa? Ta. Orang kata kalau contohlah,
Kalau saya tak kenal ta, tapi saya tahu mati dia mencari macam gini. Nas. Saya cari apa? Ta lah. Tapi sebab kita kenal ta, kita kenal ta, dah jumpa tu bunyi. Yang ingat, nas. Nah, itu namanya mencari. Maksudnya selagi tak jumpa jangan putus. Itu maksud saya. Jadi nasta. Cuba. Nasta. Jangan terkejut. Lagi lembut. Sebenarnya boleh lagi lembut tu. Sempurna. Jangan kelakar buat. 1, 2, 3. Wallahi itu benar. Dan itu juga rahawa. Kalau macam ini, ingat, dia bukan salah sofir lagi dah. Dia cuma sofir bawa macam mana? Bawa nasta'in. Yang ni nasta'in. Nampak tak ada sakta kat situ? Walaupun ada sofir, tapi sofir dia baru nak cari, dia buat gini. Baru nak cari, dia terketak. Jadi nasta. 1, 2, 3. Wa iyyaka nasta'in. Kalau pergi masuk dia mesti tahu kenapalah ada nasta'in. Iyyaka na'budu. Apa maksud dia? Cuba tengok balik. Tadabbur balik ayat ni. Tengok, kena tak dengan bacaan? Ada meaning. Allah, itu boleh nangis kalau faham. Ni, tengok balik kenapa bacaan nasta'in Tengok balik tadabbur, tengok huruf dia, semua ada meaning. Jom. Yang tadi okey dah. Yang kila-kila. Okey, yang ni baca dulu. 1, 2, mula. Sekali lagi. Okey. Bagus ya, alhamdulillah. Sebab ayah punya bacaan dah mula kenal. Ibu je play safe. Satu, saya tak nak buat dulu. Saya rasa kita dah ada ilmu. Okey, 1, 2, 3. Okey, sikit-sikit. Okey, gini. Yang ni macam biasalah. Makin hilang maka ni. Okey. Bawa 3. Macam biasa, dia sebagai permulaan. Jangan lupa ni bu, dia bulat. Jangan, kalau sini saya baca apa? Apa tu? Dinas. Petak, hati-hati. Macam mana? Ayah punya betul. Nampak tak? Mencari. Cantik ni. Okey, yang ni saya nak tengok balik. 1, 2, mula. Okey. Lupa tadi sampai cerita tips. Okey untuk ahli Quran dan ahli yang nak menjaga bacaan rukun qauli, tips yang pertama, semua huruf berbaris mesti wajib dibunyi jelas. Sekali lagi, macam kita belajar Iqra, alif batam mukaddam dulu. Kalau A di atas A, Ba di bawah B, So di atas So bawah C. Itu masa tu kita panggil jalan olok-olok. Ini jalan sebenar. Al-Quran jalan sebenar. Macam mana kita berlatih bunyi tu, macam tu jugalah bunyinya kat sini. Ingat bacaan berbaris. Ni tips kalau nak baca betul. Siapa nak baca berbaris, walaupun dia bercantum ke, huruf tak bercantum ke, bacaan berbaris wajib sendiri dengar jelas, orang lain dengar kena jelas. Kalau macam ini jelas tak? Ihdinas siratal mustaqim. Tak jelas. Itu bukan Quran. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu tak jelas. Jadi ingat, nun di atas. Ingat, kalau macam ini ada tak? Ihdinas sirah. Nasira. Tak ada. Jadi ihdina. Tahu tak sok ni buka mana? Okey, sekarang ni saya tadi tengok dengar ada yang okey. Sekarang ni saya nak tengok mulut masing-masing pula. 1, 2, mula. Oh gini ya. Mana ada muncung kat sini? Huruf tebal. Okey, ini huruf nipis ke tebal? Nah. Nipis. Ini tebal. Tebal bukan kat sini. Tebal kat sini. Tengok sini. Tengok sini. Tengok ada apa-apa pembentukan tak? Tengok Natalaka masaya. Saya buat semua bunyi nipis.
Saya suka mana budak-budak. Ada apa-apa tak? Yang ni sa, da, ta, za. Ada apa? Sa. Kembung mengeras. Itulah. Jadi nak sebut tebal, jangan ihdinas si, bukan. Ini tak perlu. Nasi. Kat sini keras. Ihdina nasi. Mulutnya sama. Nasi. Tengok Haji. Saya tengok tangan. Nak rasa. Buka sini. Ni nama la kala mana. Lembut tak? Lembut kan? Tengok. Kalau ni rasa apa? So, to, po, za. Apa? Tebal kan? Dia keras. Kalau gini mana wala. Tengok sini. Mana wala. Lembut kan? So, to, po. Itu namanya bunyi tebal. Tengok ni. Tengok jangan cekik. Okey, tengok sana malakala. Tak ada apa-apa. So, to, po. Keras. Inilah istilah dengan itbaq. Pangkal lidah. Bukan dekat sini. Nak tebalkan huruf bukan kat mulut. Dekat sini permainan. Jadi na kan lembut kan? Nasi. Jadi sini yang tebal. Tengok na la wala maka lembut. So, to, po. Nampak? Tengok. Ni kat sini. So, to, po, za. Keras tak? Jangan keras. Bila keras, dia tebal lah. Meh sini. Mana boleh pegang. Laki lah. Meh rasa. Salamalanaka. So, to, po, za. Tebal lah. Dia bunyi tebal dan ni. Di halkomen. Tarik atas. Ni. Ini. Jadi, nak faham istilah dengan itbaq dekat sini. Tu sebab dia keras. Kalau sebut mana wala, tak ada apa-apa. So, da sini ya. Hari ni Air rasa. Ni. Okey. Sekejap. Sana wala makana jasa. Tak ada apa-apa kan? So, to, po, za. Rasa apa? Keras kan? So, to, po. Tak? Nasi. Cuba ni. Sana wala majasa. So, to, po, za. Keras tak? Sana wala kana. So, to, po, za. Keras kan? Kat sini. Kat sini. Jadi, macam mana mulut na? Jadi gini. Nas. Mulut jangan gini-gini. Sad pergi kat belakang sini. Jadi maksudnya ceritanya ke sini. Nak cerita simple je gini. Nak buat bunyi tebal, pegang sini. Nasira. Tapi mulut cantik. Jangan muncung. Sebab kita, termasuk saya, kita Melayu. So. Kat sini. Patutnya mulut senyum. So. Sini bunyi tebalnya. So. Okey, mulut senyum. So. Cuba. Saya nak tanya, keras ke tak? Keras. Kalau gini, so. Ini dah lembut. Lala bunyi kat sini. So. Nak tengok sama ke tak sama? Walaupun O So. Sa. Bunyi sama tak? Bunyi je lain. So. Sa. Jadi mulut cantik. Nasi. Cantik. Nasi. Nak. Ni tak boleh. Nasi. Attack belakang. Cuba. Yes. Nasi. Ihdinas sirah. Yang best tu kita tak kelang kabut. Sebab sod ni ada sabdu kan? Berapa sabdu? Jadi kita boleh ihdin nasira. Sofir cantik, lembut dapat, itbaq pun dapat. Ingat
Saya nak tanya, baris bawah mulut macam mana? Takkan macam ni. Ihdinas sui. Nampak? Bunyi sui, sui. Macam bunyi aku sui kan? Tak boleh. Dia patutnya satu mulut je. Nasira. Cantik na dapat, mulut ai pun dapat. Mulut nun pun dapat. Sebenarnya ini mulutnya sah. Bunyinya du. Nampak Cuba senyum. Sa. Mulutnya sama, buat macam ini. Sa. Mulut satu bunyi sa. Laksanya sini lembut. Sa. Cuma kat sini ada macam menggigil sikit. Sebab kita tak biasa. Nanti biasa. Maksudnya mulut satu bunyi ada nipis, ada Yang bezanya kat sini. Satu lembut, satu kejang. Ciri kejang. Nak tahu kenapa kejang? Dia naik, pangkal lidah naik, Bu. Itu yang kejang. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Dapat? Dapat. Nasi. Nos. Okey. Nos. Cuba. Okey, itu sin kan? Okey, kejap Dah cantik tu. Tadi bunyinya nas kan? Lagi satu bunyi mulut sama. Nas. Dapat dah. Pakai sin, semua sekali pakai sin. Nas. Pakai sod. Nas. Okey, cuba sin. Sod. Masya Allah. Dah settle. Ayat Nasiro. Kan kita ada belajar bacaan Imam Hafs and Asim. Yabsutu. Tu. Itu satu luar, satu kat dalam. Yabsutu. Ni su. Macam suara tebal. Kalau bercakap suara tebal macam Assalamualaikum, saya nak salam sejahtera. Ini suara dalam lah ni. Kalau luar Assalamualaikum, salam sejahtera. Kan kat luar. Kalau kat dalam mak saya hijau gitu. Okey. Macam gitu Okey. Okey, last. Okey, nampak ini? Okey, nampak ini dah mula. Ingat, rupa-rupanya mulut orang mengaji buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kadang-kadang dia muncung. Kalau muncung untuk baris depan je. Dia nipis ke, dia tebal ke, mulut. Nampak tak? Ya, itu je. Jadi yang ni nak muncung tak? Jangan suira. Senyum je. Okey, 1, 2, 3. Bagus. Walot. Oh, tak apa, ni salah saya. Mungkin sebab lam ni tak ada barisan. Lam di atas berbaris, wajib bunyi dengan jelas. Walot. Apa lot? Wala. Jadi gini, wala, bagi dot dekat sini. Walau. Ingat, dia ada berapa? Nak 6 aja. 6 adik saya pun tahu. Ni ada berapa? 2. Lagi satu dot ni petak ke bulat? Bulat. Oh, mentang-mentang je dot, sort dot. Nak petak-petak je ni. Yang ni tebal, sort, dot, bulat. Jadi gini wala walau
Cuba. Okey, saya ada risau sikit. Ingat, saya beritahu banyak-banyak. Urut dia by bulat, lembut dia. Ingat, kalau ibu punya bunyi walau, nampak tak? Tertahan. Bila tertahan syiddah, dia bukan tertahan. Walau lembutkan dia. Cuma makhrajnya dekat sini. Cuma pergi sana tapi jangan keraskan. Nanti walat dah walau dengan kiraan dua. Bawa dia bulat. Mulut cantik. Walau cuba. Sekali lagi, dua betul-betul. 1, 2, 3. Walau sabar je dia punya lin dia. Berapa? Dua ke tepi. Dah saya dulu walau dallin. Cuba. Kena tembak ni. Bolin. Cuba. Orang do je walat. Do 1, 2, 3. Bol. Tanpa saya. Yang tu 2 kali. Cuba sini sampai sini. Ini namanya kawasan kemalangan. Tapi saya tengok tadi okey. Cuba. Sekali lagi saya tengok mulut. Okey, jangan woi gitu. Mulut senyum je. Cuba 1, 2, 3. Kemaskan sikit. Ni siapa ni? Bulat. Mak. Ini apa? Bulat. Hati-hati jangan mag. Jangan tu. Mara petak. Maudu. Mencari maudu. Cari ghairil maghdubi. Alaihim waladdallin. Amin. Okey. Wallahu alam. Jom. Walat dan nak pukul 11 lah. Okey, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Nanti kan kita ada baca seorang itu. Nanti kita selamatkan lagi. Okey. Jadi wajib lafaz setiap yang tadi tu dengan ni. Ayah expert. Dia pusingan pertama dulu pernah join. Ni alhamdulillah. Okey. Insya-Allah ibu-ibunya. Okey. Jadi nanti bacaan syarat 7 syarat tauhid. Okey, ambil ni dulu. Nanti minggu depan kita tinggal baca je. InsyaAllah lah minggu depan kalau ada apa, tak ada apa-apa kita on macam biasalah. Nanti saya akan refer Ustaz Zul dengan Kak Ros insyaAllah. Okey, baca dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasanya bertutur dengan dia. Baca dalam bahasa Arab tahiyat. Ini 7 syarat. 7 syarat membaca tasyahud. Yang tahiyat tu, tasyahud. 7 syarat membaca tasyahud. Satu, baca dengan bahasa Arab. Okey, bagi yang berkuasa. InsyaAllah kita membesar dengan pendidikan agama yang bagus. Jadi kita berkuasa lah. Kita dah sekolah agama, dah berkuasa. Itu orang berkuasa. Okey. Ya, pendidikan agama kita bagus. InsyaAllah negeri Johor dia melahirkan orang yang menguasai bahasa Arab. Okey. 2, menjaga semua huruf dan segala kalimahnya dan segala tasydidnya, segala idghamnya. Itulah kerja kita. Memberikan hak-hak dan mustahak-mustahak semua huruf-hurufnya. Nampak je perkataan menjaga, itulah kerja kita.
ilmu tajwid adalah ilmu kita kena buat. Okey, menjaga semua huruf-huruf, lepas tu kalimah-kalimah dan tasdid. Alhamdulillah semua dah ada ilmu. Ada tasdid 1, ada tasdid 2, ada tasdid 3, dan segala idghamnya. Okey, dapat. Nombor 3. Okey. Mualat berturut-turut. Ikut bacaannya berturut-turut. At-tahiyatul. Ni pun best juga ni. At-tahiyat. Baca tahiyat best. InsyaAllah minggu depan. Okey. Rukun telinga. Rukun mendengar adalah rukun mendengar adalah dengar lah. Dia berbaca, dia kena dengar. Mendengar. Ini namanya rukun mendengar. Nombor 4 ni apa rukunnya? Rukun mendengar. Rukun mendengar apa? Dengar lah. Yes. Itu bahasa cepat. Nombor 4 ni kalau bahasa pendeknya, yang keempat mendengar. Jadi apa rukun mendengar? Dengar lah. Siapa dengar? Kita lah. Nombor 2 guru kita. Okey, dengar sendiri. Yang pertama, pasti anak murid mesti akan bagi dengar bacaan yang sah, dengar juga bacaan salah, belajar, dengar juga bacaan betul. Kita ada berapa dengar? 2. Kita tera yang salah, kita juga tera yang betul. Itu nasihat saya, Bu. Jangan ingat kita dah betul, jangan lupa dengar yang salah. Nanti kita nak tolong orang macam mana? Okey, ibu kena tera bab baca-baca yang, jadi nak tera yang betul, kita juga yang buat yang salah tu juga. Ibu, macam mana nak kenal sombong kalau tak sombong dulu? Betul? Macam mana kita nak bercerita pasal sombong? Kita kena sombong dulu. Ibu sombong tak? Amboi. Ibu tanya saya, saya sombong tak? Boleh tahan. Betul lah, nak cerita pasal sombong, kena sombong dulu. Ya. Alhamdulillah, syarahnya macam itu, betul. Okey, bukan. Maksudnya, sebenarnya kalau ibunya bagus ni. Kalau ibu tanya orang, kenapa baca dalam hati? Sebab, jawapannya apa? Sebab nak dengar bacaan sendiri. Ingat, dengar bukan dekat itu rukun telinga, rukun mendengar, dengarlah. Itu bahasanya. Tapi betul, Bu, itu sebenarnya yang awam-awam pegang. Kalau contoh, kalau tanya geng yang baca, nanti dia kata, aku dengar bacaan aku baca dalam hati. Nampak tak? Bila ibu dengar perkataan dengar, cakap dengan dia, dengar dekat mana? Telinga. Rukun dengarlah. Faham tak? Okey, betul. Itu kalau kita duduk sembang-sembang kat luar, memang itulah bahasanya. Kenapa baca dalam hati? Sebab nak dengar sendiri. Tak nak kacau orang lain kan. Mendengar kena gini. Mendengar adalah kat telinga. Kita dengar. Nanti kalau masa kita susunan tu, kan kita dah latih kan. Perempuan nombor berapa bacaannya? 1, lelaki nombor 2 kan. Yang best tu, yang 2 tak dengar yang 1, yang 1 dengar, yang 2 dengar. Ayah tu baca, ayah tu tak dengar. Sebab dia dengar kat dia sendiri. Saya yang dengar sebab saya kat depan. Okey cantik tak? Dah faham dah? Bagus lah, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita berbual macam gitu. Belajar memang macam gitu, Bu. Nak tengok ibu punya faham macam mana. Kalau ibu tak keluar, sampai bila-bila ibu akan fikir yang dengar tu kat sini. Betul. Okay, good, Bu. Nombor 5, tidak ada niat yang lain melainkan bacaan tahiyat akhir. Tahiyat. Masih ibu tengah duduk tu, okay, niatnya tahiyat. Tak boleh ada niat yang lain. Okay, nombor 6, membaca tahiyat dengan duduk tawaruk. Begitu tu, duduk tawaruk. Melainkan jika uzur boleh duduk jenis apa pun duduklah. Okey, tawaruk ni, duduk tawaruk. Macam itu. Bacaan tahiyat dengan keadaan duduk tawaruk. Last sekali, nombor 7, duduk tawaruk je. Kena orang baca tahiyat berdiri, salah lah. Duduklah, duduk apa pun. Kalau ada uzur, duduklah dengan
selesa yang sendiri. Tertib segalanya, antara segala kalimah satu persatu yang kita buat tu semua tertib. Jaga satu persatu. Jika hasil ketiadaannya tertib, cedera pada maknanya. Kalau dibaca dengan tidak tertib, ianya boleh mencederakan. Kerja yang ikut SOP, kerjanya hasilnya kemas. Kerja yang ada tertib 1 sampai 10, 1 sampai 7 tu 1 sampai 7 lah. Dan 7-nya itu tertib, insya-Allah. Semua amal ibadah yang kerana Allah semuanya ada SOP. Kita belajar untuk kita ikut SOP sebab kita yakin hasilnya kemas, itu je. Dan untuk Allah Taala pastinya lah yang kemas-kemas, insya-Allah. Itu dia punya isinya. Wallahu alam. Baca sikit yang at-tahiyatu tu. Yang sampai at-tahiyatu je. 1 2 mula. Sabar je. Kenapa saya suruh baca macam itu? Sekadar sampai tu je. Kan ya tu. Sebelum ya tu baris apa? Tak congkil pun. Faham? Oh ya. Cuba sampai tu je. Yang al-mubarakah tu tak nak. Lepas tu kita balik. Buat sedap hati-hati saya. Saya balik jauh tau Pasir Gudang. Kalau ibu baca at-tahiyat tu, saya jadi hantu nanti yang ikut lah. Paling common pun kalimah at-tahiyatu. 1 2 mula. Hello. Dekat atas tu ada apa? Selain peta ada sabdu. Sabdu tu pakai berapa? Buatlah. Sabdu. 1 2 3. Tak congkil lagi tu. Tu ibu tahu tak kenapa saya pakai perkataan congkil? Ibu kena buat kerja. Congkil ni kena kerja. Congkil betul At-tahiyyatu. Ibu buat gini, tak berbunyi, saya sambung bunyi. Ayo. Betul. Ibu kena rasa. Kalau ibu duduk tawarruk, dia punya bacaan membuatkan ibu tengok apa maksud at-tahiyyatu tu. Permulaan bacaan at-tahiyyatu tu ibu dah bersedia. At-tahiyyat. Apa maksud at-tahiyyatu? At-tahiyyatu. Selalunya kita at-tahiyyatu tahi apa? Sabar. Saya buat benda tu dulu. Saya tahu. Tapi Allah Taala banget sayang kita. Dia pilih kita untuk kita tingkatkan kualiti. 1 2 mula. Hiyya. Okey, ibu tak ada tu, kita latihan tu. Atta tu dah tera. Hiyya. 1 2 3. Ini namanya tahsin tajwid praktikal. Itu kena buat. Jadi ibu yang lain okey, yang salah tu latih 3 kali. 1 2 3. Hiyya. Semua sekali. At-tahiyyatu. Boleh tak at-tahi tu 3 kali? 1 2 3. Hiyya. Ini namanya bengkel. Bagi tu 1 2 3. At-tahiyyatul. Tanpa saya. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tak nak buat macam mana ibu belajar. Nanti kalau ibu dah expert, dia punya bayang-bayang je ada. Ibu, dia ada sentimental value tau. Baca tahiyat ni ada sentimental value dia tersendiri. Dia akan bantu kita. Bacaan ini akan bantu kita. At-tahiyyatul mubarakatuh. InsyaAllah. Ibu ikut dia, Allah Ta'ala akan bagi sentimental value tu. InsyaAllah. Saya yakin. Nanti kita, amin, kita akan sama minggu depan Okay, insyaAllah. Jom. Kita akan praktik sama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Sebenarnya banyak, tapi okey dah tu. Ada 4-5 benda yang kita kongsi bersama dan kita dah praktikkan dan kita kenal pasti kesalahan tu dan kita dah betulkan insya-Allah. Dan bukan saja saya seorang yang nampak, semua dah nampak kan? Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Okey, amin. Okey. Jom.
Okey, kemas dulu sambil-sambil saya buat macam ni. Nanti kita nak baca doa. Tak ada baca doa sambil berkemas. Saya tutup dulu. Okey, sambil-sambil tu kemas apa yang patut. Jangan Allahumma dah. Kita kemas dulu. Okey. Apa yang patut. Okey. Dah. Okey. Terima kasih. Demam awak Demam Sihat Okey. Kejam. Okey. Terima kasih. Kenapa tak bawa air? Minum bawa air. Okey, terima kasih. Bawa air. Kita punya kelas ni bukan kelas mendengar tau. Kelas praktik. Minum air. Tak apa. Itulah. Tapi saya bukan minta air tau. Tapi kalau ada bawa air. Penat tau. Penat. Okey. Kalau boleh bawa air urin. Bawa air. Penat. Tak penat. Kita bukan mendengar. Kita praktik. Kita mau praktik. Okey, kejap. Terima kasih. Jazakallah. Okey, sini. Okey sekali. Jazakallah khairan jazak. Okey, kejap. Doa-doakanlah, mana tahu kita ada slot untuk Al-Quran pula kat sini. Haji ada rancang saya, mana tahu lepas raya ke kan. Kita buatlah insya-Allah. Sikit-sikit. Bukan baca Quran, maksudnya tajuk-tajuk sikit aja sikit-sikit lah yang saya boleh bantu-bantu sebab kat sini mesti ada guru Qurannya. Saya tahu ada grup Pulai Perdana. Sikit-sikit untuk bengkel, bukan kelas lah, bengkel-bengkel je. Jadi saya boleh bantu, saya bantu sikit-sikit. Dia more pada praktikal. Nanti ibu bawa dalam bacaan, insya-Allah boleh. Yang kasih nampak sikit-sikit lah. Itu ada, saya zahirkan apa yang Haji punya hasrat. Kalau ada, adalah doa-doa lah. Kalau ada, jangan tak datang pula. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Okay.